Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menjalankan aktiviti pembelajaran dengan inovasi yang melibatkan murid tahun 3 seramai 30 orang. Murid-murid di dalam kelas ini adalah terdiri dari murid yang arasnya cerdas dan sederhana. Saya telah memilih bidang akidah sebagai topik pengajaran kerana ia merupakan mata pelajaran option saya di sekolah. Berdasarkan huraian sukatan pelajaran, tajuk beriman kepada kitab telah menjadi pilihan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Pengajaran dan pembelajaran ini telah dijalankan selama 30 minit. Saya telah menghasilkan beberapa inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Inovasi yang pertama ialah saya menggunakan peta proses pemikiran membanding beza dalam langkah 1. Tujuannya adalah untuk melatih murid ke arah kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat, supaya murid dapat mengklasifikasikan maklumat perbandingan dalam bentuk proses pemikiran. Inovasi yang kedua ialah murid mengumpul maklumat yang telah dipelajari dalam bentuk roda ilmu. Roda ilmu yang berwarna-warni dapat membantu merangsang minda murid memahami dan menyebut semula maklumat yang telah dipelajari. Seterusnya, inovasi yang ketiga ialah pertandingan kuis dalam bentuk permainan. Guru telah menyediakan papan permainan, kad soalan dan penutup botol. Murid mendapatkan jawapan dari roda ilmu yang telah disediakan. Dalam aktiviti penutup pula, guru menyediakan 4 keping kertas yang bertulis nama-nama kitab dan mengedarkannya kepada setiap murid. Setiap murid diminta memilih satu saja kitab yang diamalkan oleh orang Islam pada hari ini dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Saya telah menetapkan 3 objektif dalam pengajaran ini, iaitu murid dapat menyatakan pengertian kitab, menyatakan maksud beriman kepada kitab dan menyenaraikan nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan inovasi tersebut. Antara kekuatannya adalah: pertama, murid melibatkan diri dengan aktif kerana terdapatnya bahan maujud dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya dapat mengesan objektif tercapai melalui aktiviti kuis dalam bentuk permainan. Yang ketiga, murid melibatkan diri dengan aktif kerana terdapatnya unsur bermain sambil belajar. Yang keempat, saya dapat menyampaikan isi pelajaran dengan teratur dan murid dapat menyatakannya semula isi pelajaran tersebut melalui bahan inovasi yang telah disediakan. Yang kelima, murid dapat melihat dengan jelas cara membuat perbandingan sesuatu dari segi persamaan dan perbezaan. Dan yang keenam, saya dapat menjalankan aktiviti pembelajaran secara kelas, kumpulan dan individu. Di samping kekuatan, terdapat juga beberapa kelemahan. Antaranya ialah saya tidak dapat membahagikan murid dalam 5 kumpulan secara teratur. Murid memilih sendiri ahli kumpulan yang mereka suka, menyebabkan suasana kelas menjadi agak bising. Yang kedua, saya tidak memberikan arahan yang jelas dalam aktiviti berkumpulan, menyebabkan murid mengambil masa yang agak panjang untuk menghasilkan roda ilmu tersebut. Dan yang ketiga, guru tidak menerangkan dengan jelas kesilapan beberapa orang murid yang memilih kitab selain dari Al-Quran dalam aktiviti penutup. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah saya nyatakan, terdapat beberapa cadangan supaya proses pengajaran dan pembelajaran
yang menggunakan inovasi ini dapat dihasilkan dengan lebih teratur dan berkesan. Antaranya ialah roda ilmu dan papan permainan dihasilkan dalam bentuk yang lebih besar. Yang kedua, pamerkan roda ilmu yang murid hasilkan di hadapan kelas. Dan yang ketiga, dalam sesi penutup, guru boleh meminta murid menulis nama pada kertas jawapan dan memasukkannya ke dalam kotak. Setelah itu, wakil murid mengambil satu daripadanya dan nama yang bertuah dan betul jawapannya akan mendapat hadiah. Ini menjadikan sesi penutup lebih menarik. Kesimpulannya, pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dengan penggunaan bahan inovasi dapat menjadikan murid berfikir lebih kreatif dan sentiasa melibatkan diri dengan aktif dalam pembelajaran.